Yesus Kristus menggegarkan dunia saya. Saya sangka bahawa dia juga menggegarkan dunia anda. Baiklah. Saya berasal dari Malaysia. Saya dibesarkan dalam keluarga Muslim, sebuah keluarga yang mempunyai 12 orang anak. Ibu dan ayah terlupa bahawa bumi sudah berpenduduk. Mereka mempunyai seorang anak setiap tahun. Pada pertengahan, mereka berehat selama setahun, sambung semula dan telah melahirkan anak kembar. Saya adalah anak perempuan sulung dalam keluarga itu. Saya mempunyai seorang abang. Saya dibesarkan dalam keluarga yang agak bermasalah. Saya pasti ramai di antara anda boleh juga merasakan. Ibu, sudah tentu, seorang suri rumah bersama kami dan ayah bekerja. Ayah, malangnya, mempunyai tabiat kaki botol. Dia suka alkohol dan juga berjudi. Akibatnya, sebahagian besar hidup saya dalam kemiskinan. Ini perkara biasa dalam keluarga alkohol ini di mana penderaan juga berlaku dan bukan sahaja kami mengalami kelaparan sepanjang hidup kami dan saya secara peribadi sebagai seorang kanak-kanak, kami juga mengalami penderaan dari ayah saya. Saya ingin anda tahu bahawa saya juga sayang ayah saya. Harap maklum. Tetapi keadaan dalam hidupnya mungkin mengakibatkan situasi yang serba mengongkong dan saya tidak memaafkan kelakuannya. Tetapi membesar dalam keluarga yang serba miskin, saya terasa acap kali bahawa Tuhan tidak menyayangi saya. Membesar dalam agama yang mengajar bahawa Tuhan mengasihi orang yang berbuat baik. Tuhan mengasihi mereka yang solat 5 waktu. Allah menyayangi orang yang mengaji Al-Quran dan berpuasa di bulan Ramadan. Ada rasa dalam diri saya secara peribadi, semasa saya dibesarkan di persekitaran, saya tidak mampu untuk memuaskan hati semua orang, saya tidak dapat melakukan cukup untuk menyenangkan Tuhan. Seolah-olah ada dacing besar ini apabila saya sampai ke syurga. Bahawa apabila amal baik dan buruk saya ditimbang, saya takut bahawa sisi buruk timbangan akan menang. Membesar dalam keluarga di mana kami sering didera, saya agak menjauhkan diri dari rumah. Saya banyak bersama kawan-kawan saya, juga belajar bersungguh-sungguh. Pada penghujung tahun terakhir saya di sekolah menengah, saya telah ditawarkan beasiswa untuk pergi ke mana-mana sahaja di dunia yang saya ingin pergi untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya mahu pergi ke England amat sangat, tetapi mereka memberi saya beasiswa untuk berkuliah di Manhattan, Kenso, di Kenso State University, Amerika. Saya telah datang ke kolej dan bertemu 4 orang yang tidak lama lagi akan mengubah hidup saya selama-lamanya. 4 orang yang memperkenalkan Yesus Kristus ke dalam dunia saya dan menggegarkannya. Salah seorang daripada mereka ialah seorang gadis muda bernama Robin Wagner, Robin Colkini, seorang ketua pelajar dengan InterVarsity Christian Fellowship. Saya beritahu anda, mereka telah mengajar pemimpin-pemimpin pelajar di sana cara mencari mereka yang memerlukan Yesus. Mereka pergi ke tempat tertentu di kampus dan mereka berkongsi kepada sesiapa yang memerlukan Yesus. Saya juga bertemu dengan Sandy. Saya bertemu dengan teman baru, Christian Braid. Dan saya juga berkenalan dengan jejaka bermata biru cantik bernama Todd Birch yang kemudiannya telah mengahwini saya. Whom I later talked into marrying me. Orang-orang ini memberitahu saya bahawa mereka mengasihi saya. That they love me. Mereka membuktikan itu dalam tindakan mereka dan mereka menunjukkannya dalam respons mereka kepada saya apabila saya menolak mereka apabila mereka memberitahu saya bahawa Yesus adalah Tuhan. Mereka terus menyayangi saya dan mereka terus berkawan dengan saya. Dan kerana saya tertarik kepada mereka, saya akhirnya tertarik untuk ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tuhan mereka.
Mereka memberitahu saya bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka memberitahu saya bahawa Yesus walaupun datang ke bumi sebagai seorang insan lelaki yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Macam mana boleh jadi? Tidak mungkin. Saya dibesarkan dalam agama yang mengatakan bahawa dia bukan Tuhan. Mereka meminta saya percaya kepada Bible. Bagaimanakah saya boleh percaya pada buku yang penuh dengan kesilapan? Bagaimanakah saya boleh percaya pada buku yang ditulis oleh manusia? Aku menolaknya dan aku menolak mereka, tetapi mereka tidak menolak aku. Mereka terus kembali dan mengasihi saya dan menerima saya dan saya berdebat dengan mereka. Mereka berkata, baiklah, Hasnah, mengapa kamu tidak menyiasat dan mengetahui sama ada Bible ini benar? Dan saya lakukan. Saya membaca banyak buku. Mereka memberi saya banyak bahan rujukan. Melalui pembacaan saya telah tidak dapat menafikannya dan melalui penyelidikan saya mendapati bahawa Alkitab sememangnya mempunyai kewibawaan, bahawa Bible memanglah benar, bahawa Alkitab Bible sebagai sebuah buku zaman dahulu sememangnya firman Tuhan. Dan sekarang saya perlu merujuk kepada siapa yang Alkitab menyatakan tentang sosok Yesus Kristus. Anda tahu, saya masih ingat saat di negara saya, di Malaysia, ketika kami tidak makan sepanjang hari dan kami tidak tahu di mana ayah berada dan saya tertanya-tanya di mana Tuhan berada. Saya masih ingat memandang ke arah langit dengan buku 5 saya tergenggam menjerit, Allah, di manakah engkau? Adakah engkau peduli bahawa kami menderita di bawah sini? Dan ingat bahawa satu-satunya balasan yang saya terima ialah senyap mati. Dan saya perlahan-lahan, dengan air mata mengalir di mata saya, berkata, Tuhan, saya rasa engkau tidak begitu mengambil berat tentang saya. Jadi, saya rasa saya tidak perlukan engkau. Dan secara fizikal dan literal dalam fikiran saya bagaikan meletakkan Tuhan di dalam laci, dan saya menghempas laci itu, dan memutuskan bahawa saya akan melakukannya sendiri kerana Tuhan sangat menjauhi. Saya tidak dapat berhubung dengan Tuhan. Kemudian saya belajar daripada rakan-rakan saya bahawa kitab suci berkata, buku yang berwibawa ini menyatakan bahawa kita semua adalah pendosa. Saya tahu itu. Saya tahu saya tidak sempurna. Saya tahu saya seorang yang berdosa. Dan kitab suci terus mengatakan bahawa dosa kita, bahawa dosa saya telah memisahkan saya daripada Tuhan, kerana upah dosa ialah maut. Ia adalah pemisahan daripada Tuhan, dan saya faham bahawa Tuhan yang jauh adalah perpisahan dengannya yang saya rasai. Bagaimanakah saya boleh membetulkannya? Saya ingin mengenali Tuhan. Saya ingin tahu bahawa Dia mencintai saya. Saya terus bergelut dan rakan-rakan saya terus menjemput saya ke acara di mana Injil disampaikan. Lihat, saya seorang gadis parti. Saya masih. Dan apa yang mereka perlu katakan ialah, Hasnah, ada kenduri di kampus. Awak nak ikut? Saya di sana. Jadi saya pergi satu hari dan saya masuk. Ia bukan pesta. Nah, mereka tidak berbohong. Ia adalah konsert. David Meese bermain hari itu. Mereka meletakkan saya terus di depan pentas di bahagian tengah sekali. Jadi jika saya mahu keluar dari sana, saya tidak boleh. Semasa rehat, Sandy mengeluarkan buku kecil berwarna kuning. Adakah anda tahu apa buku kecil itu? Ia adalah untuk 4 hukum rohani. Dia berkata, Hasnah, adakah kamu melihat risalah ini? Dan saya kata, tidak. Jadi, adakah anda akan membacanya? Dan saya memasukkannya ke dalam dompet saya, berniat sepenuhnya untuk membuangnya apabila saya pergi pada petang itu, dan saya melakukannya. Mereka terus memberitahu saya tentang Yesus, iaitu Isa. Mereka berkata, Hasnah, tahukah kamu bahawa Yesus berkata dalam kitab suci bahawa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Bahawa tiada siapa yang datang kepada Tuhan melainkan melalui Dia, bahawa jika anda ingin mengetahui kebenaran, jika anda ingin bersama Tuhan Allah, maka Yesus adalah jawapannya. Saya akhirnya menjadi sangat kecewa dengan mereka dan saya meminta mereka untuk diam dan menjauhi saya, dan mereka melakukannya. Sebaliknya, mereka memberi saya Bible. Mereka kata, Hasnah, baca ini. Kami akan diam, tetapi awak bacalah buku ini.
dan mereka terus mendoakan saya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saya tahu kemudian, Sandy akan berdiri di tengah-tengah mesyuaratnya dan berkata, Hasnah, dia akan memberitahu kumpulannya, tolong doakan rakan saya di Malaysia Hasnah, dan mereka melakukannya. Dan saya sangat gembira kerana mereka melakukannya kerana pada suatu petang pada pukul 2.30, saya mengeluarkan Alkitab itu kerana ia mengganggu saya dan saya membacanya, dan dalam Bible itu, saya sampai ke Yohanes bab 3 ayat 16, dan ia berkata, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengurniakan puteranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berlutut di lantai ruang tamu itu, dan saya teringat ketika Yesus memandang kepada Petrus dan berkata, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Kristus. Saya berlutut, dan saya berkata, Yesus Kristus, engkau adalah Tuhan. Saya perlukan baginda. Datang dan jadilah Tuhanku. Saya berdoa, dan hidup saya berubah selama-lamanya. Kesimpulannya, izinkan saya memberitahu anda bahawa itu menyebabkan saya kehilangan keluarga saya, yang menyebabkan saya kehilangan kawan saya, dan ada orang yang bertanya kepada saya sepanjang masa, Hasnah, adakah ia berbaloi? Sudah tentu keputusan saya ini berbaloi. Saya tidak bercakap dengan ayah saya selama lebih 20 tahun. Adakah ia suka? Sudah tentu. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, wahai rasa dan lihatlah bahawa aku baik, dan kawan-kawanku, saya telah merasai dia, dan dia memang baik.